Assalamualaikum guys, aku Pius dalam channel BK Gaming. So, aku dah beli Kindle. Antara wishlist aku yang aku excited nak beli. Sebab yalah, tahun ni aku bertekad dengan harapan aku boleh buat satu habit baru, which is baca buku setiap hari. So setiap hari aku set diri aku untuk baca buku 30 minit sehari. And kenapa aku minat untuk beli benda ni adalah sebab YouTubers yang aku follow, which is Ali Abdal, dia recommend benda ni sebab benda ni buat dia baca buku lagi banyak daripada yang dia baca sebelum dia beli Kindle ni. Jadi apa yang aku nak cerita kali ni dalam video kali ni adalah, first, apa itu Kindle? Bagi yang tak tahu, so mungkin aku terangkan sikit apa itu Kindle and kenapa aku beli, apa dia punya benefit, apa dia punya features. So kita akan tengok semua tu dalam video kali ni. Dan akhir sekali aku bagi tahulah review aku untuk udahlah ni, sama ada aku recommend dia untuk korang atau tak. So apa itu Kindle? Kindle ni adalah aku bayangkan untuk paling senang orang baca aku faham adalah dia macam PS4 tapi untuk orang yang suka baca. PS4 untuk game, Kindle adalah kira konsol untuk orang baca buku. Sama macam PS4 juga, kau simpan kau punya game, kau beli game, kau simpan game kau dalam PS4. And dalam benda ni pun sama, kau just beli buku and dia simpan dalam ni, simpan dalam library kau. So bila kau nak baca, kau download dalam ni. Alright, beralih kepada features dia. So apa yang features yang Kindle ni provide untuk pengguna-pengguna dia? Yang pertama adalah bila kau baca, kau boleh highlight kau punya teks. Kau boleh highlight tu, bila kau highlight teks kau dalam buku yang kau baca tu, dia akan simpan dalam satu dalam library kau. Dia akan jadikan satu buku, dia panggil your clippings. So ada, aku tak tahu dalam video tu nampak tak, nanti mungkin aku buat B-roll ke apa kan. Jadi dia akan simpan segala highlight kau dalam tu. And personally, aku tak tengok pun highlight aku dalam your clippings ni, sebab aku guna ni just untuk baca buku je kan. So aku connect aku punya highlight dengan satu apps yang nama dia Readwise. So segala highlight kau boleh connect Readwise ni dengan kau punya Kindle. And apa yang Readwise ni buat, yang bagusnya untuk kita adalah setiap pagi dia akan email aku 5 highlight yang aku dah highlight dalam buku yang aku baca. So tapi kalau highlight aku tak cukup banyak macam sekarang, aku baru baca satu buku dalam ni, highlight aku tak cukup banyak, so dia suggest aku beberapa highlight daripada buku-buku yang aku minat ataupun buku-buku yang aku pernah baca dulu yang aku dah masukkan dalam Readwise tu. So itu adalah satu apps yang bagus kalau korang nak try. So bila kau baca, yang paling bestnya adalah kau boleh personalize kau punya experience baca kau. Maksud aku experience baca tu adalah kau punya margin dalam spacing antara line, margin. So dia ada beberapa template. Dia ada compact, ada apa benda aku lupa tadi. Kau boleh adjust segala text, margin and spacing korang. Of course benda ni ada wifi sebab dia perlukan internet untuk kau buka kau punya, untuk buka store, untuk cari buku apa yang kau nak beli. And sepatutnya orang pengguna Kindle dia boleh subscribe kepada Kindle Unlimited, which kau boleh baca buku sebanyak yang kau nak dalam RM10 sebulan, which is bagus lah. Kalau kau subscribe, kau boleh baca. Kalau kau jenis yang baca buku banyak, bala lah kan. So dia sangat membantulah bagi siapa yang subscribe. Tetapi aku tak tahu kenapa akaun aku tak boleh nak subscribe Kindle Unlimited. Dia cakap akaun aku is not eligible to subscribe the Kindle Unlimited. Jadi aku masih mencari lagi solution tu. Pada sesiapa yang tengok ni yang tahu macam mana nak solve problem tu, mungkin boleh komen kat bawah bagi tahu aku, sebab aku memang cuba nak cari solution pada benda tu. Yang seterusnya yang paling best bagi aku lah, bila aku baca buku macam ni, aku baca bila aku baca buku fizikal, ada, yelah aku punya English tak berapa, bukanlah yang terbaik,
English aku bukanlah terbaik. So aku setiap kali aku baca contoh buku ni, dia macam setiap muka surat aku akan ada satu perkataan yang aku tak faham. Buku ni okey lagi. Kalau buku The Witcher, alright, so ini dia. Ini buku yang aku beli baru tahun ni aku beli sebab lah cerita The Witcher. Aku nak cerita The Witcher tu, aku main game dia. And aku pun bila ambil tahu pasal game ni, which is semua developer diorang dan dia punya game creator diorang baca buku dia dengan sangat mendalam. So aku pun nak tahulah betapa bestnya buku ni kan. And bagi aku buku ni memang best. Aku baru baca satu buku tapi tak habis lagi. Sebabkan buku ni buat aku sangkut, so aku baca buku ni dulu. And bila aku baca buku ni mengandungi bahasa yang bagi aku sangat tinggi untuk aku lah. So setiap muka surat aku akan cari maksud untuk 5 patah perkataan ataupun 10 patah perkataan. So Kindle ni sangat membantu sebab bila kau tengah baca, kalau kau tak faham satu perkataan tu, kau just hold lama-lama dekat perkataan tu, dia akan keluar dictionary untuk bagi tahu kau apa maksud perkataan tu. Itu memang sangat membantu. And kalau ada orang yang kau tak kenal, nama yang keluar dalam buku ke apa, so dia akan tunjuk, buka Wikipedia and bagi tahu, terangkan siapakah si fulan itu. So itu sangat membantu. Features yang sangat bagus and aku suka. Yang seterusnya adalah kau boleh letak nota dekat kau punya buku. So kau boleh highlight, macam aku cakap tadi, kau highlight, select, bukan just highlight je. Bila kau dah highlight, kau boleh tinggalkan nota dalam buku kau tu. Tapi setakat ni aku buat highlight ni nota tu, aku tak pernah baca balik pun nota yang aku letak. So sebab itulah bergunanya apps macam Readwise tu, untuk dia orang email aku setiap hari untuk aku check beberapa benda yang aku highlight. Sebab yalah, setiap hari aku memang check email dan aku klik email aku. So itu adalah benda bagus bagi orang yang check email lah. And kalau korang bukan jenis yang kosongkan email kau setiap hari pun tak apa, sebab dalam apps Readwise sendiri pun kau boleh tengok highlight tu sendiri. Alright, kita beralih kepada yang seterusnya adalah dia punya kebaikan, dia punya benefit. Ada benda ni. Yang pertama adalah aku tak tahu berapa banyak buku boleh simpan dalam satu ni, tapi setelah aku buat beberapa research dekat internet, dia cakap boleh simpan dalam lebih kurang 1400 buku dalam satu benda ni. Tapi bukanlah maksud bila kau dah, aku tak tahulah, aku takkan cecah kot 1400 buku dalam satu library aku tu. Tapi contohlah kalau kau dah cecah 1400 buku pun, kau still boleh delete buku yang lama. Kalau dah full lah kan kau punya storage dalam ni, kau still boleh delete buku yang lama and download buku yang kau baru nak baca tu. So tak ada masalah. And 1400, siapa nak simpan? Aku tak tahulah, mungkin akan datang aku buat kan. Tapi siapa yang simpan 1400 buku dalam satu ni and still nak dia download dalam semua benda ni? Tapi macam tu lah. So boleh simpan banyak gila buku dalam ni. Instead of kau, bila aku fikir balik kan, akan datang mungkin aku dah tua, aku still baca buku, tapi one day mungkin aku nak pass semua buku-buku aku ni dekat anak aku. Bila aku dah tak pakai dah benda ni, which is senang lah, aku just bagi benda ni. Nak 1400 buku. So dia boleh dapat 1400 buku lebih, instead of aku kena bagi dia satu library besar. Aku kena bila satu library ada 1400 buku dalam tu. So in the future, bagi benda ni dekat anak kau. Nah, ni kau punya harta turun-temurun kau. Alright, so kebaikan seterusnya adalah dia punya aku tak tahu dalam video tu nampak ke tak, dia punya teks sangat clear. And dalam video mungkin tak nampak sangat, tapi mostly bila aku bawa dekat office, bukanlah nak tunjuk kan, adalah saya tunjuk sikit, tapi nak bagi tahu diorang yang macam mana Kindle ni and nak menghasut diorang beli juga. Adalah geng Kindle. And diorang memang rasa, diorang kagum lah dengan, aku tak tahu teknologi apa dia namakan, tapi bila kau tengok ni, dia macam tengok kertas tau.
kau boleh macam tengok kertas. Dia beza dengan aku tengok teks dekat iPhone aku ataupun teks dekat laptop. Dia satu perasaan yang beza. Dia sangat high quality lah dia punya teks dia. And tak sakit mata lah. Dia still ada brightness tinggi dan brightness rendah, tapi dia punya cahaya tu tak macam aku tengok laptop atau aku baca artikel dekat phone. So itu memang membantu lah, sebab yelah aku baca gelap-gelap tengah malam kan, ataupun dekat mana-mana lah aku baca. So baca dalam waktu yang lama buat aku tak sakit mata, which is bagus. Last kali dia tak panas macam phone atau lain. Macam kalau aku buka lama-lama pun dia takkan panas langsung lah. So bagus lah. Tapi mungkin yelah dia tak panas sebab kita tahulah kan, sebab dia penggunaan dia tak berat pun, dia just ada teks ni. And satu lagi aku punya Kindle ni dia black and white. Dia bukan Kindle yang berwarna lah. Yang baru-baru mungkin berwarna, highlight dia style sikit, warna kuning macam tu, ataupun boleh kata customize aku, tak tahu lah kan. Tapi aku punya semua black and white, tapi tak ada masalah pun. Just nak baca buku, bukan nak baca komik yang berwarna-warni. Oh, and then lagi satu, bateri dia. Bateri, kebaikan benda ni adalah bateri dia. Ya Allah, sekarang 52%. Aku beli hari tu mungkin dah dalam Aku beli hari tu tak silap aku 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. So aku dah pakai 2 minggu, tapi dia masih dalam 50%. And aku charge hari pertama aku beli je, and dia still 50%. 2 minggu. Kepala kira tahan lah. And benda ni dia tak ada pun lock screen, dia tak ada shutdown pun. Dia tak pernah shutdown. Dia macam bila aku lock screen, dia akan keluar suggestion buku. So dia tak pernah tutup, gelapkan dia punya screen. So which is awesome lah, bateri dia boleh tahan sampai 50% kan. Alright, kita ke poin yang seterusnya adalah untuk siapa Kindle ni yang kira yalah bagus untuk siapa kan. Dia paling bagus untuk, aku rasa untuk orang macam aku lah, yang baru nak start membaca. Tapi dia membuatkan aku rasa macam aku perlu baca lah, sebab first aku dah invest 466, which is bukan cheap lah untuk aku. Benda ni bila aku dah beli, aku akan rasa macam oh aku dah beli, aku kenalah pakai kan. And aku pun dah create aku punya habit, nak cuba create habit baru untuk baca buku. So benda ni sangat membantu, and dia kurang memberi aku kurang membuat aku untuk bagi alasan untuk tak baca buku. Contoh, aku kalau aku malas, aku boleh cakap, tak sempat baca buku malam ni, semua dah tidur, gelap, nanti sakit mata, banyak alasan aku kan. So bila ada benda ni, Kindle Bueno, dia akan membantu aku untuk baca lagi banyak. No excuses. Yang kedua adalah untuk orang yang sanggup invest untuk diri dia. Benda ni sangat bagus, sebab bagi aku ini adalah investment yang aku rasa lagi berbaloi lah daripada aku beli benda lain yang tag lain, yang contoh aku nak beli iPad just untuk membaca ke apa. Tapi ni lagi bagus sebab bila aku dah start membaca tahun ni, setiap hari dia sangat membantu dari segi aku punya mindset lah. Macam buku yang pertama yang aku beli dalam ni adalah, nanti aku tunjuk dekat dalam video. Tajuk dia adalah 4 hours. Sekejap aku nak check balik, tak salah. Tajuk adalah The 4-Hour Work Week. So buku ni adalah fokus dia adalah productivity lah. So supaya dia banyak benda lah, productivity, cari duit, macam mana kau nak cuba kerja dalam keadaan yang kau tak rasa keberatan ataupun tak rasa macam stres, nak cari cara untuk dapat kerja yang sesuai untuk kau. Tapi buku ni lebih kepada, kalau dia tulis tu dia cakap escape the 9 to 5 life anywhere and join the new rich. So maksud dia adalah nak keluarkan kita daripada kelompok-kelompok jadi pekerja, masuk pukul 9 keluar pukul 10. Tapi bila aku baca buku ni, tak adalah dia galakkan aku untuk aku pergi kerja. And actually aku masih enjoy lagi kerja dengan company aku sekarang, and aku still banyak belajar lagi. So aku tak adalah berhenti. Tapi buku ni membantu aku
jadi lagi produktif and fikir in the long term apa yang aku nak. Jadi untuk orang macam itu aku bawa dekat office, kawan aku dia tanya kalau nak baca komik, sebab dia minat baca komik kan. Kalau komik macam mana? Untuk orang yang baca komik, actually ada dalam ni, tetapi dia kena beli lah. Dia bukan free. Macam yelah, kalau kau suka baca komik atau manga, kau tahu lah kan, benda ada free je kat online. So kau boleh baca secara free. Kalau kau beli benda ni, kau nak baca komik, tak payahlah. Aku rasa tak payah, tak perlulah. Sebab komik dalam ni kau kena beli setiap satu buku, which is agak mahal lah. So kalau kau beli ni untuk baca buku, untuk baca komik saja, better janganlah. Bagi aku dia satu pembaziran lah. Tapi kalau kau ada duit, kau ada lebih 500, kau ada lebih RM1,000 dalam account kau tak tahu nak buat apa, kau beli lah. So kau boleh lah explore juga buku-buku lain kan selain komik. So kita dah ke segmen yang terakhir, cuma macam rancangan pula kan. So yang terakhir adalah aku punya conclusion, aku punya review terhadap benda ni. Adakah dia berbaloi ataupun tidak. So bagi aku benda ni sangat berbaloi untuk yang nak start membaca ataupun yang dah lama membaca, ataupun yang dah lama membaca cari alternatif lain. And aku ada dapat juga komen dekat posting aku dekat LinkedIn pasal Kindle yang aku beli ni, and dia cakap aku ada banyak dengar juga benda ni dekat online bila aku baca beli Kindle ni. And ramai cakap macam dia ada rasa dia ada feeling lah bila kau pegang buku, ada bau-bau buku tu kan. So dia ada feeling dia, and aku mungkin faham walaupun aku tak membaca sangat. Tak tahu kenapa aku faham. Tapi dia macam best lah kalau ada benda fizikal. Dia macam banyak ni macam aku. Orang yang beli PS4, aku tak tahu kalau ada gamers kat sini yang tengah tengok video ni. Orang yang ada PS4, dia suka beli CD ataupun kumpul CD banyak-banyak. Gitu. Kumpul CD banyak-banyak. Ataupun ada orang macam aku beli PS4, main secara digital, beli online, just kumpul dekat library aku banyak-banyak and simpan dalam library. Aku sangat recommend untuk sesiapa pun Kindle ni sebab dia memang bagus, 100% recommended. Dan macam aku cakap tadi, conclusion aku adalah benda ni buat aku baca lagi banyak buku daripada aku tak ada benda ni. Sebab yalah, dengan buku fizikal banyak alasan. Nak pergi jalan kena bawa buku, and bila dah jalan tu tak adalah nak buka buku kan tiba-tiba. So bagi aku, review aku adalah 9/10. Aku tak tahu mana pergi satu lagi tu, tapi dia still 9/10 lah. Mungkin untuk Kindle Paperwhite 2018 ni, mungkin yang 1/10 tu lagi mungkin adalah sebab dia tak ada colour lah. Kalau aku nak improve pun akan datang, mungkin tak tahu lah. Ataupun aku takkan improve pun, aku just pakai benda ni sebab benda ni bagi aku dah cukup elok lah. Tapi akan datang macam tiba kan, ada duit lebih kan. Mungkin kalau aku nak upgrade, aku upgrade lah yang ada colour, so dia lagi interaktif. So itu saja untuk video kali ni. Aku harap konten ni membantu korang untuk buat decision mungkin sama ada nak beli buku ni atau tak, Kindle ni atau tak. Jangan lupa subscribe kalau benda ni membantu kau and kau suka, sila like. And kalau kau rasa video ni boleh membantu kawan-kawan kau yang lain, sila share. Aku Pius. Assalamualaikum. Peace.